Hari ini kita akan membincangkan mengenai struktur daun bab 2 tingkatan 5. Pernahkah anda terfikir apabila anda melihat tumbuhan, apakah perkara yang paling banyak yang anda perhatikan? Ya, ia adalah daun. Daun adalah organ utama tumbuhan yang digunakan untuk menjalankan proses fotosintesis. Jap. Fotosintesis apa tu? Frasa foto bermaksud cahaya, manakala sintesis bermaksud menggabungkan. Fotosintesis merupakan proses membuat makanan oleh tumbuhan hijau dengan menggunakan cahaya matahari. Daun mempunyai klorofil untuk memerangkap cahaya matahari. Proses ini memerlukan CO2, karbon dioksida dan H2O air untuk menghasilkan glukosa dan oksigen. Adaptasi daun untuk melakukan fotosintesis. Adaptasi yang pertama, mempunyai kawasan permukaan yang besar. Hal ini menyebabkan dapat memerangkap cahaya matahari dengan lebih banyak. Yang kedua, mempunyai urat daun. Urat daun penting untuk menyokong struktur dan membenarkan aliran xilem dan phloem. Ketiga, stomata, membolehkan resapan karbon dioksida dilakukan. Struktur luar daun. Bahagian-bahagian pada daun. Yang pertama, lamina. Lamina merupakan bahagian daun yang leper, nipis, rata dan berwarna hijau. Petiol merupakan tangkai daun yang menyambungkan lamina pada batang. Petiol yang mengunjur ke dalam lamina membentuk jaringan urat yang menyokong lamina. Struktur dalaman daun. Struktur dalaman daun terdiri daripada epidermis, stomata, cuticle, mesophyll, chlorophyll dan tisu vaskular. Lapisan sel paling luar daun dikenali sebagai epidermis. Ia setebal satu sel dan ia terbahagi kepada dua, iaitu epidermis atas dan epidermis bawah. Fungsi epidermis adalah untuk memberi perlindungan kepada tisu dalaman dan membenarkan pertukaran gas. Stomata ialah bukaan yang membolehkan pertukaran gas. Terdapat dua sel pengawal yang terletak pada kedua-dua belah stomata untuk mengawal pembukaan dan penutupannya. Sel pengawal adalah satu-satunya sel yang dalam lapisan epidermis yang mengandungi kloroplas. Cuticle merupakan lapisan berlilin, kalis air dan lutsina yang melapisi bahagian epidermis atas dan epidermis bawah daun. Lapisan cuticle menghalang kehilangan air berlebihan melalui penyejatan, iaitu transpirasi. Sesetengah daun mungkin mempunyai trichoma, iaitu bulu kecil pada permukaan daun. Ia mengurangkan kemungkinan untuk dimakan dan juga mengurangkan kadar transpirasi dengan menyekat aliran udara merentasi permukaan daun. Mesophyll mempunyai dua jenis, iaitu mesophyll palisade dan mesophyll berspan. Sel mesophyll palisade tersusun secara tegak dan padat untuk memperoleh cahaya yang maksimum. Sel ini merupakan tapak fotosintesis, oleh itu sel ini mempunyai banyak kloroplas. Sel mesophyll berspan tersusun longgar dan mempunyai banyak ruang udara di antara sel. Ini memudahkan peresapan gas karbon dioksida dan air merentasi daun ke sel-sel mesophyll palisade semasa fotosintesis. Kloroplas mengandungi pigmen klorofil yang memerangkap tenaga yang diperlukan untuk fotosintesis berlaku. Klorofil menyerap cahaya matahari dan menukarkan tenaga cahaya kepada tenaga kimia semasa fotosintesis.
Tisu vaskular mempunyai sistem peredaran tumbuhan sama seperti darah kita pada manusia yang mengangkut oksigen dan air ke dalam badan. Tetapi, dalam tumbuhan, xilem dan phloem yang memainkan peranan. Xilem dan phloem mempunyai peranan yang tersendiri. Xilem mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun, manakala phloem mengangkut bahan organik dari daun ke bahagian lain tumbuhan.